Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Noja, yang dikasihi Tuan Si Pengurusi dan jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua jemaah masjid Sayyidina Umar Al-Khattab sekalian? Sihat? Saya doakan semua yang hadir pada pagi ini terus diberikan kesihatan yang baik, terus diberikan ketenangan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dipermudahkan segala urusan seharian kita sekarang dan selepas ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan kita semua insya-Allah moga-moga berada di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama nanti. Amin. Barang siapa yang belum berniat iktikaf di dalam masjid yang begitu hebat ini, niatlah sekarang. Moga-moga keberadaan kita berada di dalam masjid ini dengan niat iktikaf. Allah SWT memberikan ganjaran yang hebat kepada kita semua, insya-Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah, kita menyambung perbahasan berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, satu kitab yang telah memenangi juara pertandingan sirah sedunia pada tahun 1970-an dan dijadikan sebagai satu panduan di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Dan alhamdulillah kitab yang asalnya dalam bahasa Arab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh pihak Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim. Dan pada hari ini kita berhenti sebelum ini pada muka surat 65 dengan tajuk besarnya nasab keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk besarnya itu nasab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tajuk kecilnya hari ini kita akan bincang nama tokoh pada hari ini adalah Abdul Muttalib. Siapa tokohnya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallam bapaknya Abdullah, datuknya Abdul Muttalib, moyangnya Hashim. Jadi empat tokoh ini, Hashim naik balik Abdul Manaf. Cuma dalam kitab kita ini didetailkan empat sajalah. Nabi Muhammad SAW, of course lah, ini memang kitab ni. Abdullah bapa Nabi SAW pun akan didetailkan nanti. Sekarang tajuk kita pada hari ini dan Abdul Muttalib kita akan detailkan tadi. Dan pelajaran perbincangan sebelum ini tajuknya Hashim. Selesai kita bincangkan sebelum ini. Baik, mari kita lihat apa yang berlaku pada latar belakang Abdul Muttalib. Moga-moga maklumat yang kita teliti pada pagi ini memberikan satu gambaran bahawa rupanya latar belakang Abdul Muttalib, bapa Nabi, datuk Nabi SAW itu ada maklumat baru untuk kita. Apa maklumatnya? Nanti kita lihat. Baik, mari kita tengok. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid daraini amin. Disebut sini Abdul Muttalib, seperti yang diketahui, kerja memberi minum dan makan kepada jemaah haji selepas kematian Hashim
diambil alih oleh saudaranya Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Tuan-tuan, kerja makan dan minum untuk jemaah haji setelah kematian Hashim, maka diambil oleh adiknya iaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Punya tuan-tuan, sejak dulu bumi Mekah ni memang didatangi penduduk dunia untuk buat haji. Maka dia ada satu lah, kita letaklah Kementerian Haji. Tuan-tuan, macam Indonesia saya dimaklumkan ada Kementerian Haji. Betul Tuan Sri Fungsi. Asalnya tahun ni dia orang kata Indonesia hantar jemaah haji tahun 2023. Dia punya haji yang berada di bumi Mekah tu diuruskan oleh Kementerian Haji. Nama dia Kementerian Haji. Kita tabung haji. Dia kurang gitu lah. So di bumi Mekah ada satu kementerian yang menjaga khusus bab dua je. Bagi makan dan bagi minum orang datang haji. Itu je. Kalau sebelum ini Hashim, moyang Nabi SAW. Tapi setelah kematian Hashim, maka diambil alih dia punya jawatan itu oleh adiknya iaitu Al-Muttalib. Saya ulang sekali lagi, Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib datuk Nabi. Hashim kan moyang Nabi SAW, adiknya Al-Muttalib. Okey, mereka ada 4 beradik. Hashim, Al-Muttalib, Naufal, Abdul Syams. Ini empat ni kiranya adik-beradik moyang Nabi SAW. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okay? Hashim ada 3 lagi adik-beradik dia. Al-Muttalib, Naufal, Abdul Syam. Dia ni semua ada 4 orang ni, bapaknya Abdul Manaf. Okey, setelah Hashim meninggal, kita bincang sebelum ni, Hashim ni moyang Nabi SAW. Dan the way nak pergi ke Syam, niaga, nak niaga apa semua, singgah di Madinah, berkahwin dengan satu orang perempuan, maka dapatlah satu orang anak. Cuma anak itu nanti kita ceritalah. Anak ni lah nama Abdul Muttalib. Tiba-tiba meneruskan perjalanan, Hashim ni pergi sampai ke Syria ataupun ke Jordan ataupun ke Lebanon ataupun ke Palestin, 4 negara tu lah. Dulu nama Syam, sekarang 4 negara. Syam dah tak ada lah. Meninggalnya di sana. Bila meninggal di sana, siapa nak jaga jawatan bagi makan, bagi minum orang haji di Mekah? Maka adiknya Al-Muttalib ambil alih dulu. Okey, Al-Muttalib ambil alih, jalanlah run seperti biasa. Maka disebut sini, Al-Muttalib ni, adik kepada Hashim, merupakan seorang yang terhormat dan ditaati. Orang hormat. Memang orang yang jaga, siapa yang menjaga makan dan minum orang pergi, orang datang haji ni dapat makan minum, orang hormatnya. Dan memang dia pun adalah orang yang baik, sehingga disebut sini mereka dalam kalangan kaumnya menggelarkannya sebagai Al-Fayyad. Fayyad. Ada nama anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita nama Fayyad. Apa maksud Fayyad? Maksudnya di sini yang mencurah-curah disebabkan sifat dermawannya. Begitu. Maksudnya apa? Al-Muttalib, adik kepada Hashim ini, dia ni memang orang yang dermawan, pemurah, suka memberi, mencurah-curah sifat dermawannya. Itu dinamakan sebagai Al-Fayyad. Jadi tuan-tuan, sifat dermawan ini memang berada di mana-mana lah. Memang berada di mana-mana. Dan seronoklah orang yang mempunyai lebihan harta dan mempunyai sifat dermawannya. Itu hebat. Rugilah orang, rugilah. Ada lebihan harta tetapi tak ada sifat dermawannya. Rugi lah. Dulu orang yang hebat ada lebihan harta dan lebihan sifat dermawannya. Mana-mana sifat-sifat dermawan yang ada pada seseorang itu, maka Allah SWT moga-moga membawakannya, memasukkannya ke dalam syurga Allah SWT dengan sifat dermawannya. Baik. Apabila, okey tuan-tuan, nama Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW yang tajuknya pada hari ini, saya nak berikan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Syaibah. Okey, bukan Abdul Muttalib. Itu nama kad pengenalan datuk Nabi SAW, namanya Syaibah.
Saya kalau ulang dia punya makna, dia punya susun galonnya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim. Okey. Apa nama sebenar Datuk Nabi SAW? Syaibah. Betul apa hal namanya Abdul Muttalib sampai kini? Dia ada kisahnya. Di sini kita akan sebut kisahnya. Macam mana dapat nama Abdul Muttalib? Baik. Disebut sini apabila Syaibah Datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim. Apabila Syaibah ni telah meningkat usia kanak-kanak ataupun lebih daripada itu. Sekitar mungkinlah umur 10 tahun ke umur 11 tahun kanak-kanak. Dia dah besar sikit. Maka Al-Muttalib dipanggil adik kepada Hashim ini dapat berita mengenainya. Dapat berita maklumat. Datuk Nabi Syaibah ni duduk di mana? Kalau kita bincang sebelum ini, dah Hashim berkahwin dengan satu perempuan yang berada di Madinah. Lepas tu Hashim meneruskan perjalanan, meninggalnya di Syam. Maka Syaibah Datuk Nabi SAW lahirnya di bumi Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Maksudnya Datuk Nabi SAW ni bukan orang Mekah. Dia orang Madinah. Setelah meningkat usia kanak-kanak, maka mengikut riwayat cerita bagaimana Syaibah ni, Datuk Nabi SAW dia tahu bapaknya orang Mekah, Hashim, tapi dia duduk di Madinah. Maka ada orang-orang Madinah nak pergi buat haji, maka dia beritahulah, pak aku, ayah aku, my father, lebih kurang betul lah kan, orang Mekah. Orang nak pergi, pak kamu dah tak ada dah, asalnya Mekah. Maka Syaibah ni, Datuk Nabi SAW ni, Syaibah, saya bagi tahu nama Syaibah. Abdul Muttalib saja sampai nama dia. Tapi kat pengenalan surat beranak, Syaibah. Beritahulah. Patut orang yang pergi haji itulah, pergi haji ke Mekah, dia yang beritahu. Al-Muttalib. Siapa jaga Kementerian Makan dan Minum ketika itu? Al-Muttalib. Adik kepada Hashim. Dia kata Al-Muttalib, kami dapat maklumat katanya ada anak Hashim dalam kurungan anak saudara kau lah. Dalam kurungan anak saudara engkau lah, berada di Madinah. Dia cakap dia tu anak Hashim. Kami tak tahulah betul ke tak. Tolonglah sebab dia jaja berkata dia anak Hashim, dia anak Hashim, anak Hashim, orang hebat Mekah. Baik, Al-Muttalib pun segera buat sedikit pemeriksaan, apa semua, confirm itu anak Hashim. Dalam kurungan itu anak saudaraku. Lebih kurang betul lah. Sekarang berada di mana? Berada di Madinatul Munawwarah, Madinah. Aku kat mana sekarang? Aku kat bumi Mekah. Maka apa nak buat? Dia sebut sini, apabila dia tahu berkenaan itu, lalu Al-Muttalib ini, dia pun berangkat untuk pergi mencari anak saudaranya itu. Anak saudaranya itu. Ini kasih seorang bapa saudara. Baik. Apabila berjumpa dengan Syaibah, Datuk Nabi SAW ni, yang ketika itu berada di Madinah, maka bercucuranlah air matanya, lantas dipeluknya anak itu dan diboncengnya ke atas kenderaannya. Al-Muttalib ni, Hashim, Al-Muttalib, Naufal, Abdul Syam, 4 beradik ni. Al-Muttalib punya cerita ni, dia ni yang bagus. Dia walaupun pegang kementerian hebat dah di bumi Mekah sebab ganti abangnya, tetapi bila dia tahu anak abang dia tu ada dekat bumi yang lain, dia pergi cari. Sayangnya dia tu, sedihnya dia, kata apa, peluknya anak itu dan diboncengnya atas kenderaan. Tujuan apa nak bonceng atas kenderaan? Nak bawa balik ke bumi Mekah balik. Nak bawa balik ke bumi Mekah balik. Al-Muttalib ini. Jadi Syaibah ni kanak-kanak. Syaibah ni dia kata pahal ni kan. Oh nak bawa balik bumi Mekah. Oh tu bapak aku punya kerajaan. Tapi aku tak mau. Dia sebut sini, Abdul Muttalib enggan mengikuti Syaibah. Sekali lagi saya ulang, Syaibah ni enggan mengikuti bapa saudaranya Al-Muttalib untuk balik ke bumi Mekah tanpa keizinan ibunya terlebih dahulu. Ibunya kan ada kat Madinah, dia pun membesar daripada Madinah, lahir Madinah. Tiba-tiba ada orang nak bawa balik ke bumi Mekah, maka dia kata tak boleh kecuali ibunya izin. Maka Al-Muttalib ni, dia pun pergi berjumpa dengan ibu Syaibah, Datuk Nabi SAW ni. Syaibah ni Datuk Nabi SAW jumpa, wahai puan, saya ni Al-Muttalib.
adik kepada Hashim. Hashim tu kan suami kau, aku adiknya. Sekarang aku dapat tahu bahawasanya ada anak rupanya daripada Hashim ni, namanya Syaibah. Maka aku nak bawa dia ke tempat aku. Ibu dia tak bagi, tak boleh, dia dah lahir sini, hidup sini, biar sini lah. Tapi Al-Muttalib ini dia terus memberikan satu dipanggil kenyataan yang sehingga memberikan keizinan. Dia kata, puan, dia takkan pergi mana-mana, dia hanya pergi kepada kerajaan bapanya di tanah haram Mekah. Itu je. Dia kembali ke kerajaan bapaknya. Kerajaan bapaknya. Maksudnya dalam ayat ini, Al-Muttalib ni, adik kepada Hashim ni, dia bukan gila kuasa. Tak. Kalau gila kuasa, lantak kau lah duduk di Madinah tu. Aku dah pegang kementerian ni, lantak lah kau. Tak. Dia pergi percaya anak saudaranya balik untuk memberitahu kepada orang Mekah bahawasanya Hashim ni ada anak. Dan apa-apa jadi, Hashim akan mewariskan kepada anaknya. Cuma dia kecil lagi, aku take over lah sekejap. Akhirnya ibunya membenarkan anaknya itu Syaibah pergi dengan Al-Muttalib balik ke bumi Mekah. Cuma cerita kenapa nama Abdul Muttalib Datuk Nabi itu tak keluar lagi, ini perenggannya. Tadi orang tengok Al-Muttalib keluar daripada bumi Mekah seorang, naik unta seorang pergi Madinah nak ambil budak. Balik ni tengok ada pula budak di belakang Al-Muttalib. Balik ke bumi Mekah nak sampai, orang ramai melihat Al-Muttalib, maka mereka pun berkata, hadza Abdul Muttalib. Inilah dia punya keluar nama Datuk Nabi Abdul Muttalib. Ingat, surat beranak Datuk Nabi namanya Syaibah. Bila balik dua orang, Al-Muttalib bonceng depan, budak kecil itu Syaibah tu duduk belakang. Maka bila masuk Mekah, orang kata, budak ni hadza Abdul Al-Muttalib. Bahasa kita Melayu disebut, inilah hamba kepada Al-Muttalib. Istilah sebagai hamba. Betul. Itu dipanggil adat orang Arab itu. Kalau keluar seorang, balik berdua, bawa budak-budak, tuan tu dah belilah budak tu di mana-mana. Beli. Jadikan apa? Jadikan hamba. Keluar 3 orang, balik 4 orang. 1 orang tambahan, budak ke apa ke, itulah hamba. Dia orang akan chop macam tu dulu. Ini keluar seorang, Al-Muttalib keluar seorang, pergi bumi Madinah, balik bawa budak. Maka dia kata budak tu hamba kepada Al-Muttalib. Cuma dalam bahasa Arab disebut Abdul Muttalib. Nama apa? Nama Abdul. Sebab tu orang yang nama Abdul ni hamba kepada nama Allah tu lah. Abdul Rahman, hamba yang pemurah. Abdul Jabbar, hamba kepada yang gagah. Semua Abdun itu adalah hamba. Maka orang melihat bahawasanya Al-Muttalib bawa seorang budak, maka dicoklah budak itu sebagai hamba Al-Muttalib. Maka Al-Muttalib ni bila dengar begitu, dia kata, hei, ini bukan hamba aku, ini anak abang saudara, anak abang aku, iaitu ini anak saudaraku namanya Syaibah. Bukan hamba aku, ini anak abangku. Hashim ni ada anak, aku ambil di bumi Madinah, dia bukan hamba. Tetapi panggilan orang Arab, tak kisahlah apa nama pun, surat beranak Syaibah, kami panggil dia hamba kepada Al-Muttalib. Lekatlah sampai kini namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Sebab itu kadang-kadang kita terkeliru. Ini disebut ada Bani Hashim, ada Bani Al-Muttalib, ada Bani Zuhrah, ada Bani Kilab, ada Bani Tayyim, ada Bani Makhzum. Ini semua kabilah-kabilah Arab. Bila sebut Bani Hashim, kita fahamlah ini susur kalau Hashim. Bila Bani Al-Muttalib, maka dia akan kata ini Abdul Muttalib punya keluarga. Tak, Abdul Muttalib yang dimaksudkan Bani Muttalib ni adalah Bani adik kepada Hashim, susur galuh yang sama. Menyebabkan sehinggalah hari ini kita mengenali Datuk Nabi sebagai Abdul. Hal dalam surat beranaknya adalah Syaibah. Ketika itu disambunglah hidupnya
Kita sebutlah nama samaran lah, Abdul Muttalib. Siapa bela dia di bumi Mekah ini? Bapa saudaranya Al-Muttalib. Akhirnya bila Al-Muttalib meninggal dunia, tugas-tugas Kementerian Haji tadi, bagi makan, bagi minum, diserahkan kepada Abdul Muttalib. Maksudnya Abdul Muttalib lah pula mengambil tugas-tugas Kementerian Haji. Maka Abdul Muttalib Datuk Nabi ini meneruskan tanggungjawab kepada kaumnya sebagaimana yang dilaksanakan oleh nenek moyangnya. Apa yang nenek moyang dia buat, dia teruskan aja, dia tak tukar. Benda baik, jalan je lah. Kan? Bapa saudaranya tu Al-Muttalib, jalan. Mak bapak dia sendiri Hashim, jalan. Abdul Manaf sebelum tu buat yang jalan. So Abdul Muttalib Datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun jalan je lah seperti mana yang dilaksanakan. Cuma dia upgrade lagi cantik. Sebab itu di sini beliau telah mendapat kemuliaan dalam kalangan kaumnya, menandingi penghormatan yang diberikan nenek moyangnya, dan beliau sangat disayangi kaumnya dan mereka sangat bererti kewujudannya. Maksudnya sampai peringkat orang Mekah merasakan pengganti kepada pimpinan-pimpinan sebelum ini, iaitu Abdul Muttalib ni lebih baik daripada sebelum. Kita pun macam tu lah. Apa yang orang buat sebelum ini, kalaulah okey, teruskan je lah. Dan upgrade, bagi cantik. Apa-apa jawatan orang buat dah sebelum ni, kita teruskan saja, jalan je lah. Kecuali perkara yang dibuat sebelum ini menyalahi, tidak seperti yang dianjurkan Islam, itu bolehlah gugurkan. Tetapi sekiranya orang tu buat okey lah, jalan je. Cuma upgrade, refresh, bagi cantik, ini yang dilaksanakan oleh Abdul Muttalib. Maka orang kaumnya sangat sayang kepadanya. Cuma tuan-tuan, disebutkan dalam kitab sirah ini bagaimana orang yang hebat ni, Abdul Muttalib ni, dia jaga Kementerian Haji. Hebat dah, hebat. Tapi ada tak orang tak suka? Ada juga tak suka. Orang baik macam mana pun, mesti ada orang tak suka. Maka pada ketika Abdul Muttalib sedang melaksanakan tanggungjawabnya ini, ada orang buat kacau. Siapa buat kacau? Saya sebut awal-awal tadi siap-siap nama orang adik-beradik kepada Hashim. Hashim tu ada 4 orang adik-beradik. Kan? Bapaknya mereka Abdul Manaf. Susu galunnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ni ada 3 lagi adik dia. Hashim, Al-Muttalib yang cerita tadi, Naufal, Abdi Syams. Ni adik-beradik semua. Di Naufal ini dia ada masalah sikit dengan Abdul Muttalib. Istilah dia dalam kurungan, bapa saudara tak puas hati kepada anak saudara. Sender tu, dia mesti ada perasaan tak puas hati. Walaupun bukan memang bagus dengan Abdul Muttalib tapi ada tak puas hati. Siapa tak puas hati? Bapa saudaranya Naufal. Disebutkan di dalam kitab sirah ini bagaimana satu kes Naufal ini merampas satu bidang tanah kepunyaan Abdul Muttalib. Rampas. Abdul Muttalib anak saudaranya, Naufal ni bapa saudara dia. Bapa saudara rampas satu tanah. Maka Abdul Muttalib pun minta lah elok-elok, wahai bapa saudaraku. Bapa saudara belah ayah dia lah Hashim. Pak saudara, Pak bapak ke panggil lah Pak Lang ke, kan, Pak Teh ke, Pak Teh, pulangkanlah balik tanah tu. Mana boleh ambil macam tu aja. Naufal ni tak nak bagi. Dia tak nak bagi. Dia bapa saudara, otai Mekah pula tu. Otai lah sebab dia dah tua sikit. Dia tak nak bagi. Bila keras tak nak bagi, Abdul Muttalib ni, Datuk Nabi SAW, utus utusan pergi ke keluarga maknya di Madinah. Sebab Abdul Muttalib lahir di bumi Madinah. Dia tulis surat, tulis utusan, bahasa mudahnya, tulis pemakluman kepada bapa saudara belah ibunya di Madinah. Dia kata bapa saudara belah ibunya di Madinah daripada Bani Najjar. Dia kata, oi, ada pak saudara aku belah Mekah ni ambil sebidang tanah, aku minta dia tak nak bagi, mohon bantuan. Dia utus kepada bapa saudara belah mak yang di Madinah. Apa jadi? Mereka di Madinah tu
menerima, uish, anak menekan anak saudara kita berada di Mekah telah ditindas oleh bapa saudara belah lakinya. Maka keluarlah suatu orang bapa saudara dari Madinah dengan kelengkapan anggota yang ikutnya. Dalam sirah ni sebut 80 orang siap berkenderaan. Datang daripada bumi Madinah, datang iaitu ketuanya ataupun bapa saudaranya Abu Sa'ad bin Adi. Abu Sa'ad lah kita letak. Keluar dengan 80 orang pergi ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Apa tujuannya? Tujuannya nak mengambil balik perkara tanah yang dirampas oleh Naufal. Dipendekkan cerita disebut sini bagaimana bapa saudara Abdul Muttalib pun sampai ke bumi Mekah. Maka disambut oleh Abdul Muttalib, oi pak saudaraku, jauh berjalan dari bumi Madinah ni, marilah balik rumah, rehat dulu. Apa jawab Abu Sa'ad? Dia kata, aku takkan pergi rumah kamu melainkan aku jumpa Naufal dulu. Sebab tujuan aku datang kemari beratus kilometer, tujuannya nak mengajar Naufal. Jangan ambil hak orang. Kalau orang ambil hak orang, pulangkan balik. Maka Abdul Muttalib pun kata tak boleh buat apa. Maka dicari Naufal. Akhirnya berjumpalah di satu kawasan, dipanggil kawasan rehat orang-orang musyrikin Mekah, otai-otai Mekah. Di situ ada Naufal. Maka diambilnya pedang yang berada di sarungnya itu Abu Sa'ad. Dia pergi tangkap Naufal, dia pergi pegang, dia terus melaksanakan tanggungjawabnya. Dia kata apa? Demi Tuhan Kaabah, jika engkau Naufal tidak kembalikan tanah anak saudaraku, akan ku habiskan riwayatmu dengan pedang ini. Itu dipanggil otai Madinah, datang ke Mekah, tujuan nak mengajar Naufal, pulangkan balik. Dia kata, Naufal, kalau kau tak nak pulangkan balik tanah kepunyaan anak saudaraku yang kamu rampas, maka riwayatmu pada hari ini habis dengan pedang ini. Akhirnya Naufal tu pun menjawab, baiklah, aku akan kembalikan kepada Abdul Muttalib balik. Okey, aku akan kembalikan. Peristiwa ini disaksikan oleh orang-orang otai Quraisy. Sebab dia lepak, dia duduk dekat ramai orang Quraisy. Jadi orang tengok apa hal ni. Orang datang rangkul Naufal, dan Naufal adalah otai Mekah. Tiba-tiba dimintanya tanah kepunyaan Abdul Muttalib balik. Maka Naufal pun bagi. Maka orang-orang otai ni tengok, wish, ni siapa ni? Hebat ni. Suruh pulangkan tanah Abdul Muttalib. Naufal pun takut, Naufal pun pulangkan balik. Antara kes ini menyebabkan nama Abdul Muttalib semakin meningkat, semakin dihormati, semakin digeruni, semakin orang tak nak buat perkara yang tak elok kepada Abdul Muttalib. Sebab buat lebih, selagi bapa saudara belah Madinah itu akan datang kacau kita, ganggu kita, maka kita pun susah nak buat gitu. Habis cerita tu, bapa saudara dia belah Madinah tu, Abu Sa'ad pun barulah pergi ke rumah Abdul Muttalib. Dan dia akan duduk 3 hari. Maka dia duduk di Mekah 3 hari, barulah dia pulang ke Madinah semula setelah 3 hari. 3 hari adalah satu kenyataan bahawa kalau nak bergaduh lagi dalam tempoh tersebut, boleh. 3 hari aku tunggu. Contohlah Naufal tadi tak puas hati, dekat kes tu dia mengaku kalah, tapi besok ataupun lusa sebelum 3 hari dia nak lawan balik bapa saudara daripada Madinah tu, boleh. Itu dipanggil Arab punya standard, 3 hari. Maksudnya kalau kita bergaduh satu hari pertama, dia akan tunggu 3 hari. Kalau tak datang 3 hari, maka orang yang menang yang pertama tu, dia yang akan menang selama-lamanya. Kalau macam kes ni, bapa saudara daripada Madinah menang dah, belasah Naufal pulangkan. So dia duduk rumah Abdul Muttalib 3 hari. In case kalau lah Naufal yang kalah tu datang balik, maka aku lawan lagi. Itu dipanggil kaedah 3 hari conquer kawasan itu. Maka perkara 3 hari ini di dalam perang pun dilaksanakan, sehingga zaman Nabi Muhammad SAW pun sama. 3 hari, kalau habis perang satu-satu perang, Nabi akan duduk 3 hari supaya tempoh untuk mengesahkan aku memang menang pertempuran ini. Kalau tak ada 3 hari ni, orang boleh pertikaikan. Kau tak duduk 3 hari tempat yang menang tu, maka kami boleh argue kata kamu tidak menang peperangan.
Itu yang berlaku dalam perang Uhud. Bagaimana ulama sirah kita berbahas perang Uhud ni, umat Islam kalah ke menang? Perang Uhud kan, kita maklum kalah lah, sebab Nabi SAW dengan tentera-tentera Islam mati 70 orang dan sebagainya. Jawapan dalam sirah menyebutkan bahawasanya Islam di dalam peperangan Uhud tidak kalah tapi tidak menang. Jawapan dia seri. Memang seri. Di dalam sirah sebut peperangan Uhud itu seri. Umat Islam pun menang sekali, kafir Quraisy pun menang sekali. Tetapi tidaklah semua menang dan tidak semua kalah. Itu berikutan 3 hari. Baik, maka Abdul Muttalib setelah kejadian itu meneruskan perkhidmatan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin di Mekkatul Mukarramah dengan melaksanakan apa yang patut dilaksanakan. Cuma dalam masa pemerintahannya di dalam pentadbiran kerajaan Mekah ada 2 peristiwa besar yang berlaku kepada kepimpinannya. 2 peristiwa besar ni, yang pertama tentera bergajah Abrahah datang nak runtuhkan Kaabah. Kedua, penemuan, ini maklumat penting juga tuan. Penemuan telaga Zam-Zam setelah mungkin ratusan tahun hilang dari pandangan orang Mekah. Tuan-tuan, telaga Zam-Zam ni orang yang jumpa kembali adalah Abdul Muttalib lah, datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebelum tu Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, tak ada pun telaga Zam-Zam. Ada, cuma dia orang tak tahu kat mana. Sebab apa? Telaga Zam-Zam telah dihilangkan oleh kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ni kabilah daripada Yaman yang mungkin ratusan tahun sebelum itu memerintah Mekah. Dia perintah Mekah, tapi akhirnya disebabkan ada masalah pentadbiran, dia pun tak jujur, dia pun tidak laksanakan sepatutnya, maka berlakulah pertempuran, mereka pun kalah. Dia nak keluar daripada Mekah, dia pergi tanam perkara-perkara yang sepatutnya ada dekat luar, tapi dia tanam dalam telaga Zam-Zam tu. Ada pemidang Kaabah, ada kain Kaabah, masuk ke dalam telaga, ditutupnya telaga tu. Lepas tu dia buat senyap, kalau aku tak dapat telaga Zam-Zam ni, engkau pun tak dapat, kosong. So, orang pun tak tahu dekat mana telaga Zam-Zam itu. Dan akhirnya telaga Zam-Zam itu ditemui pada zaman Abdul Muttalib kembali. Allah SWT bagi ilham padanya, bagi maklumat melalui mimpi dan sebagainya, korek-korek, ada telaga Zam-Zam. Dan hingga hari ini telaga Zam-Zam itu yang kita minum airnya menjadi satu minuman yang hebat pada masa kini. Siapa jumpa? Abdul Muttalib jumpa. Peristiwa yang pertama tadi iaitu Abdul Muttalib adalah orang yang mempertahankan kerajaan Mekah ketika mana tentera bergajah Abrahah datang menemui untuk meruntuhkan Kaabah di bumi Mekah. Itu 2 peristiwa yang berlaku di dalam pemerintahan Abdul Muttalib. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung ni disebut Al-Muttalib mempunyai Abdul Muttalib datuk Nabi ni mempunyai 10 orang anak lelaki, iaitu yang pertama Al-Haris, 2 Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Miqwam, Safar, Al-Abbas. Ini anak-anak Abdul Muttalib. Dalam kurungan ini semua bapa-bapa saudara Nabi SAW. Nama yang hebat yang kita dengar, bapa saudara Nabi: Abbas, Abu Talib, Sayyidina Hamzah, Al-Haris, Az-Zubair. Ini antara nama-nama bapa saudara Nabi yang hebat. Disebut sini juga yang perempuan ada 6 bapa mak saudara Nabi SAW yang perempuan, itu anak Abdul Muttalib yang perempuan yang bernama Ummul Hakim, Bara, Atikah, Safiyah, Arwa dan Umaymah. Ya, ceritanya bagaimana mak saudara Nabi, bapa saudara Nabi ni ramai, 12 ataupun 11 orang campur dengan 6, 17 orang anak saudara ataupun keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keluarga-keluarga ini dikenali sebagai Bani Hashim.
Okey, Bani Hashim. Semua keluarga yang 11, 16, 17, 18 ni Bani Hashim, susul galonnya Hashim. Menyebabkan satu bani yang hebat, yang kuat, sehingga digeruni oleh kabilah-kabilah lain dan dihormati oleh kabilah-kabilah lain. Dalam masyarakat Arab ini, dia ada beberapa tingkatan. Ada first class punya kabilah, ada second class punya kabilah di Mekah. Dan Bani Hashim, keluarga Abdul Muttalib ke atas ni adalah kabilah yang first class. First class. Kan? Bani Hashim first class. Sama dengan Bani Makhzum, Abu Jahal, sama-sama first class. Bani Al-Muttalib pun first class. Itu menyebabkan keluarga Bani Hashim sangat-sangat dihormati oleh penduduk bumi Mekah itu. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka selesai cerita Abdul Muttalib, selepas ini akan diceritakan sedikit latar belakang Abdullah pula, iaitu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Dan Abdullah ni ceritanya tidak panjang. Sebab apa ceritanya tidak panjang? Lebih kurang satu helai ya, satu helai setengah. Cerita panjang kerana umurnya tidak panjang. Kan? Bapa Nabi Muhammad SAW ini meninggalnya umurnya muda, 25 tahun. Muda, 25 tahun bapa Nabi, iaitu Abdullah, telah meninggal dunia. Abdul Muttalib panjang umurnya, kan, daripada muda sehingga ke wafat. Daripada muda sehingga ke wafat, Abdul Muttalib, tajuk kita pada hari ini, duduk di bumi Mekah. Dan Abdul Muttalib lah orang yang matinya di Mekah dan dikebumikan di Mekah. Bapa Nabi mati luar, ke bumi luar. Moyang Nabi Hashim mati luar, ke bumi luar. Abdul Muttalib ni lahir di luar, tapi meninggalnya di bumi Mekah, ke bumi di bumi Mekkatul Mukarramah. Nabi Muhammad lahir Mekah, ke bumi Madinah. Semua macam tu. Cuma Abdul Muttalib, tajuk kita pada hari ini, matinya lahir di luar di Madinah, meninggalnya di bumi Mekah dan dikebumikan di bumi Mekkatul Mukarramah. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah SWT. Hujung, sekiranya ada soalan sebelum kita tamatkan pada pagi ini. Kalau ada, sila. Kalau tak ada, kita berhenti. Sebab tajuk Abdul Muttalib telah diselesaikan dengan kelahiran 11 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan kepada Abdul Muttalib. Ramai bapa saudara dan mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Abdul Muttalib ini. Kalau tak ada, saya berhenti setakat tu dulu. Wallahu alam. Moga-moga maklumat kita pada pagi ini berkenaan dengan latar belakang Abdul Muttalib. Dalam sekak beranaknya nama Syaibah, memberikan kita maklumat bagaimana penghijrahan, perpindahan Abdul Muttalib yang lahirnya di bumi Madinah, tetapi akhirnya menetap di bumi Mekah dan meninggal di bumi Mekah sebagai seorang pemimpin Mekah. Moga-moga Allah SWT merahmati semua kita yang hadir pada hari ini. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sibu sih. Siap. Dapat terus kita. Ya ke? Ayah kita ingat tak? Tak. Saya macam tak berapa pasal dia jadi terus. Terima kasih. Yes sir. Ya, hari tak ada makan.
Assalamualaikum. Salam Cik. Apa apa? Mudah-mudahan saya je.